Menurut perlembagaan, sepatutnya negara kita ini hanya ada satu aliran sekolah saja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini Anda ingin membuat video reaksi tentang video yang berjudul Seharusnya Malaysia Malu sama Indonesia. Nah, jadi Anda belum pernah nonton video ini, jadi Anda ingin membuat video reaksi tentang video ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke videonya. Terima kasih kerana menonton. Pastikan anda tekan butang like, subscribe dan loceng di bawah untuk dapatkan update video-video terkini dari Dino-Z. Menurut perlembagaan, sepatutnya negara kita ini hanya ada satu aliran sekolah saja. Saya gunakan istilah saya lagi, sepatutnya kita hapuskan sekolah jenis kebangsaan. Saya gunakan istilah jenis hapuskan, keras istilah itu Tan Sri, ya. Hapuskan oleh kerana perlembagaan tidak mengiktiraf sekolah jenis kebangsaan, oleh kerana adanya sekolah kebangsaan, ada sekolah jenis kebangsaan, adanya sekolah Cina, India, swasta, dia memecah belahkan rakyat. Salam sejahtera. Di Malaysia, terdapat aliran sekolah yang dipisahkan mengikut bangsa, iaitu sekolah kebangsaan untuk etnik Bumiputera atau Pribumi, sementara sekolah jenis atau sekolah vernacular untuk bangsa Cina dan India. Pengasingan atau pemisahan sekolah ini telah dilakukan sejak sebelum kemerdekaan dan berdasarkan Perlembagaan Malaysia selepas 10 tahun kemerdekaan, sekolah vernacular atau dikenal sebagai sekolah jenis Cina dan India seharusnya dimansuhkan atau dihapuskan. Tetapi setelah 60 tahun Malaysia merdeka, hingga hari ini sekolah vernacular jenis Cina dan India masih wujud di negara ini. Yang pasti, kesan dari mengenepikan Perlembagaan Malaysia selama penubuhan sekolah vernacular di Malaysia tidak ada pencapaian yang boleh dibanggakan Malaysia. Kerana hasilnya hari ini, sekolah vernacular membentuk pelajar menjadi perkauman setelah dewasa. Pelajar di sekolah vernacular diajarkan dan dibentuk dengan identiti bangsa sendiri hingga tidak terlihat seperti bangsa yang benar-benar Malaysia kerana tidak mempunyai semangat kenegaraan, dengan sebahagian besar mereka tidak fasih berbahasa Malaysia, malah lemah dalam penguasaan bahasa kebangsaan itu, sekaligus tidak memenuhi artikel 152 Perlembagaan yang memperuntukkan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan. Ketidakmampuan mereka bertutur dalam bahasa Malaysia bukan setakat amat memalukan sistem pendidikan sekolah vernacular, malah boleh disifatkan sebagai golongan yang tidak layak memegang taraf warga negara Malaysia. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir saat menjadi Perdana Menteri kali pertama ketika dulu telah merancang sekolah wawasan untuk menyatukan anak-anak Malaysia dalam satu sekolah, tetapi rancangan itu gagal setelah mendapat tentangan dari sebuah persatuan Cina-Malaysia Dongzong. You look at the big background of Dongzong. It has never fought for Malaysia. It has only fought for one race in this country. This is a multiracial country. You must think also about the feelings of other people. When we do something, we must think, what would the other race say? And if they are not happy, then you should try and accommodate. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kerajaan yang berkuasa boleh kalah dengan sebuah persatuan bangsa imigran? Malah lebih melucukan, kerajaan Malaysia melalui Kementerian Pendidikan telah mengadakan pertemuan dengan Dongzong untuk membincangkan garis panduan sekolah wawasan, tetapi berakhir dengan kegagalan. Seharusnya kerajaan Malaysia tidak perlu berhubung maupun berdiskusi dengan persatuan tersebut kerana tidak ada sebab, keperluan dan kepentingan untuk kerajaan berbuat demikian.
kerana Dong Zong tidak berhak untuk memperjuangkan identiti sekolah jenis kerana persatuan yang dicipta bangsa imigran itu harus akur dan mengikut acuan tempatan Malaysia. Di sebalik tentangan Dong Zong itu, para pemimpin dari sebuah parti politik Malaysia, Pakatan Harapan PH, sebelum memenangi pilihan raya umum Malaysia 2018 lalu dan mengambil alih pemerintahan Malaysia, juga pernah menentang rancangan Tun Dr. Mahathir untuk menyatukan anak-anak Malaysia dalam sekolah wawasan. Malah Timbalan Menteri Pendidikan Teo Nii Ching membela sekolah vernacular hingga beliau mengenepikan Perlembagaan Malaysia bahawa sekolah vernacular jenis Cina dan India dimansuhkan selepas 10 tahun kemerdekaan. Kerajaan Pakatan Harapan tidak berhasrat untuk memansuhkan sekolah-sekolah yang berpelbagaian adiran kerana kita rasa bahawa kepelbagaian ini adalah satu kekayaan dan juga satu keistimewaan kekuatan kepada negara Malaysia. Dan untuk murid-murid yang paling penting, murid-murid dari sekolah rendah untuk belajar dalam bahasa ibunda juga adalah sangat penting untuk mereka menguasai ilmu. Seharusnya para pemimpin Malaysia membuka mata bahawa tidak ada satu pun negara di dunia yang mempunyai bangsa imigran memberi tempat kepada sekolah vernacular. Negara tetangga seperti Thailand dan Indonesia tidak membenarkan sekolah vernacular untuk beroperasi. Seharusnya Malaysia berasa malu kerana Indonesia dan Thailand tidak pernah memberi peluang kepada bangsa imigran untuk menjadikan bahasa ibunda sebagai bahasa untuk pembelajaran, apalagi sebagai bahasa pengantar di sekolah. Malah dua negara tetangga itu menguatkuasakan sistem pendidikan berdasarkan kesesuaian dan acuan tempatan. Ketegasan pemerintah Indonesia itu hasilnya hari ini negara tetangga itu berjaya membentuk identiti warga Cina dan India di negara itu menjadi bangsa yang benar-benar Indonesia dengan sifat-sifat kebangsaan, iaitu bangsa Indonesia yang bertapak kukuh dalam diri. Kaum imigran di Indonesia lebih bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa seharian, malah berbangga dengan diri mereka menggunakan nama bercirikan identiti dan aspek tempatan. Dana negara, dana negeri yang dibelanjakan untuk sekolah jenis kebangsaan Cina dan India ini tidak ada peruntukan dalam perlembagaan. Wahai peguam, lihat perkara 12 ada menyatakan, this shall not prejudice the right of the federal government or the state government to establish or help in establishing Islamic schools and incur such expenditure as may be necessary. Bagi sekolah agama Islam, perlembagaan menyatakan boleh digunakan dana negara dan dana negeri untuk menubuhkan sekolah itu atau membantu sesiapa saja nak menubuhkan sekolah agama dan menggunakan dana negara dan dana negeri sebanyak mana yang diperlukan. Jika dari sejak merdeka, orang Melayu dan bangsa Cina serta India sepakat berjuang sebumbung di bawah satu gagasan politik, maka tidak ada sebab untuk semua anak Malaysia juga diperjuangkan agar disatukan sebumbung di bawah satu sekolah yang sama. Saya Dino Zain, jumpa lagi. Oke, jadi di video ini tuh saya baru tahu bahwa di Malaysia itu memiliki sekolah jenis kebangsaan gitu. Nah, jadi kalau menurut Ana pribadi setelah Ana melihat video ini, Ana lebih setuju kepada negara Malaysia itu hanya memiliki satu sekolah saja gitu. Karena sangat disayangkan jika ada sebagian dari rakyat Malaysia itu justru tidak fasih berbahasa Melayu gitu. Apalagi Indonesia sama Malaysia serumpun ya, dan kita serumpunnya di situ. Jadi menurut anak pribadi sih lebih baik satu sekolah saja, dan wallahu a'lam, yaitu menurut anak pribadi. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton. Ini merupakan video reaksi yang pertama, video reaksi saya yang pertama. Jangan lupa klik like, subscribe, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya karena channel ini merupakan channel yang baru juga gitu. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.